Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan rancangan Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan Majlis Daerah Sebuyau dalam usaha memacu pembangunan infrastruktur asas di kawasan berkenaan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg berkata, ketika ini pentadbiran kawasan Sebuyau adalah di bawah Majlis Daerah Simunjan dan berharap rancangan tersebut dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Menurutnya, daerah Sebuyau yang terletak di bahagian Semarahan semakin menerima pembangunan yang pesat menerusi inisiatif-inisiatif yang dibawa dan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Dan daerah tu kita tingkatkan perkhidmatan kita kepada rakyat dan sudah tentu cara pengurusannya terpaksalah kita mengurus cara baru, menggunakan digital, melengkapkan jabatan kita, jabatan-jabatan yang ada hubung kait dengan perkhidmatan. Jadi selepas tu kita bangunlah majlis daerah. Selain daripada majlis daerah tu berkendakkan pejabat. Yalah Pekanbaru ya. Mula lagi ofis. Ofis untuk sidak DO, tempat sidak DO, pegawai pentadbir, jabatan-jabatan yang akan kita letakkan di situ termasuklah sidak Len SIB tu. Jabatan klinik kita, ada klinik baru, belum ada resmi. Yang kelak kita meresmikan klinik. Pejabat pendidikan, ada sekolah, belum ada di pola. Cobalah doa je kita, untuk masih doa tu. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Masjid Al-Muflihin, daerah Sebuyau pada Jumaat. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah membiayai sepenuhnya pembinaan masjid baharu itu dengan peruntukan sebanyak 10.858 juta ringgit dan ia siap sepenuhnya pada 2022. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu sebanyak 325 lot rumah dan 214 lot kedai serta klinik kesihatan Sebuyau baharu juga akan dirasmikan kelak. Jadi maknanya seluruh Sebuyau akan menjadi satu bandar yang besar. Dan Sebuyau tu akan, kita menuju raya tu, menuju ke Semanggang. Menuju ke Semanggang belakang ya, melalui Banting dan juga Linggah. Ya, terus ke Semanggang. Jadi Semanggang makin depan tu ada belakang Jeraya. Jeraya belakang lagi. Dan kita boleh bangunkan kawasan padi. Pertanian kita yang lebih, orang putih kata structured, yang lebih tersusun. Hadir sama dalam program itu ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau Datuk Julaihi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni, Yang di-Petua Majlis Islam Sarawak Datuk Mistutaha, Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang dan Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Khailidi Ibrahim. Terdahulu ketika berucap, Datuk Julaihi Narawi berkata, Kerajaan Sarawak telah melancarkan beberapa inisiatif pembangunan yang secara langsung berjaya mengubah lanskap kemajuan daerah tersebut. Jelas beliau, beberapa projek pembangunan yang telah siap sedang dijalankan dan dalam proses tender. Datuk Julaihi menambah beberapa projek telah siap sepenuhnya seperti Masjid Baharu Sebuyau, manakala pembinaan yang masih berjalan adalah seperti pembinaan benteng laut sepanjang 26 km. Dan melalui peruntukan Kerajaan Sarawak jugalah, maka kita telah dapat membina, kalau dalam bahasa kampung di situ, benteng laut. Bermula dari kawasan Sebangan sehingga ke Sebuyau sepanjang lebih kurang 26 km. Yang melibatkan kos lebih kurang 350 juta. Dalam perkembangan sama, Datuk Julaihi memberitahu pembinaan benteng laut tersebut akan membolehkan daerah Sebuyau meneruskan semula penanaman kelapa yang terjejas ekoran limpahan air masin di kawasan berkenaan. Apabila siap benteng itu kelak, kita menanam semula kelapa ataupun nio di kawasan itu menggunakan jenis benih baharu. Ini juga idea daripada cadangan daripada Yang Amat Berhormat. InsyaAllah kita akan
mendapat kerjasama daripada UNIMAS, Jabatan Pertanian dan semua pihak yang berkaitan untuk merealisasikan projek ini. Antara projek lain dimaklumkan oleh beliau adalah pembinaan baharu Perumahan Sebuyau, Pasar Baharu Sebuyau dan Inap Desa Sebuyau. Paparan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof telah menerima kunjungan hormat daripada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD di Putrajaya pada Khamis. Menurut kenyataan media MEITD, tujuan kunjungan hormat delegasi MEITD yang diketuai oleh kementerinya, Datuk Roland Sagawi In, adalah untuk membincangkan usaha MEITD ke arah mendapatkan autonomi atau hak kuasa mentadbir sendiri di dalam bidang pendidikan. Dalam kenyataan sama, beberapa perkara lain turut dibincangkan termasuk isu semasa yang dihadapi dalam pendidikan di Sarawak, terutamanya dari segi pembangunan semula projek infrastruktur sekolah serta keperluan pembiayaan yang mencukupi untuk menyokong program pendidikan di Sarawak. Difahamkan Datuk Seri Fadilah telah memberi jaminan bahawa tindakan sewajarnya akan diambil bagi menangani perkara yang dibangkitkan di peringkat persekutuan. Hadir sama Timbalan Menteri MEITD Datuk Dr. Anwar Rapai dan Datuk Francis Harden Hollis, Setiausaha Tetap MEITD Azmi Bujang, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Damian Rejek dan pegawai-pegawai MEITD yang lain. Berita selanjutnya, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet terus memberi penekanan terhadap pembangunan belia di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, golongan tersebut merupakan antara kumpulan penting dalam pembangunan sesebuah negeri dan negara. Jelas beliau, para belia perlu diberi perhatian penuh melalui penganjuran pelbagai program pembangunan belia oleh pelbagai agensi kerajaan, swasta serta badan bukan kerajaan NGO. Saya begitu gembira sekali kerana penglibatan dan juga penyertaan kehadiran saya rasa hampir semua badan-badan yang terlibat, Resident Office, Universiti dan yang lain, PDRM dan semuanya terlibat dalam jawatankuasa pembangunan ini. Dan ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan belia yang kita tahu adalah satu kumpulan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negeri dan juga negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pembangunan belia Sarawak 2023 di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, beliau menambah kementeriannya telah mengendalikan satu mesyuarat yang melibatkan partisipasi seluruh agensi kerajaan, swasta dan NGO berkaitan dalam usaha untuk merumuskan dasar baru untuk belia dan juga untuk mengenal pasti masalah-masalah belia di Sarawak. Hadir sama Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat dan Setiausaha Tetap MySet Moshidi Frederick. Beralih ke perkembangan lain, dengan seramai 700 orang menyertai syarahan umum daripada Angkasawan Malaysia Datuk Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri Sheikh Mustafa di Pusat Penerangan Islam Kuching pada Khamis. Syarahan selama 1 jam itu bertajuk My Journey into Space, menceritakan pengalaman beliau ketika menjadi angkasawan pertama Malaysia yang berjaya ke angkasa lepas. Hadir sama menyaksikan syarahan tersebut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utility Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi serta isteri Datin Siti Sorgayah Ahmad Zaidi. Ketika ditemui media, Datuk Sheikh Muzaffar berkata, pada tahun 2030, Malaysia dalam perancangan untuk menghantar seorang lagi angkasawan atau angkasawati untuk berlepas ke angkasa. Back to Malaysia, Malaysia are planning to send the next Malaysian in the year 2030, and we are hoping this time it will be a woman. For a man, angkasawan, so a woman will be angkasawati. So I do hope that the angkasawati will be from the people of Sarawak, insyaAllah. Turut hadir Yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kassarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Majlis Perasmian Masjid Baharu Sebuyau oleh Premier Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.